Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Sekalian rakan-rakan pimpinan Pakatan Harapan, para peserta konvensyen yang saya muliakan. Saya bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita dapat berkumpul dalam satu majlis konvensyen Pakatan Harapan. Konvensyen yang terakhir atas nama Pakatan Harapan kita buat pada 7 Januari 2018. 4 bulan selepas itu, Pakatan Harapan berjaya mengalahkan Barisan Nasional yang menjadi pemerintah lebih 60 tahun. Hari ini kita berkumpul lagi pada tanggal 20 Oktober. InsyaAllah 1 bulan dari sekarang, iaitu pada 19 November. Dan keesokan harinya genap 1 bulan dari sekarang, 20 November. InsyaAllah berkat doa, kerja kuat, satu hati, kita akan dapat kembali memimpin Putrajaya. Usaha, kerja kuat, doa. Kita tuan-tuan, Pakatan Harapan sebagai persiapan pilihan raya mewujudkan sekurang-kurangnya 4 jawatan kuasa. Yang pertama, jawatan kuasa manifesto. Mereka diberi tugas untuk menyusun tawaran Pakatan Harapan pada PRU kali ini. Dengan mengambil kira pengalaman kita pernah menjadi kerajaan, dengan memberikan fokus kepada isu-isu yang dekat dengan rakyat. Jawatan kuasa ini, sebelum daripada penamaan calon, Pakatan Harapan akan meluncurkan manifesto Pakatan Harapan untuk PRU ke-15. Jawatan kuasa yang kedua, jawatan kuasa perundingan kerusi. Itu juga nanti kita akan umumkan hasilnya dalam satu daripada agenda pengumuman selepas ini. Kita ada jawatan kuasa mobilisasi, jawatan kuasa strategi dan jawatan kuasa penerangan. Tugas saya sebagai ketua setiausaha adalah sebagai koordinator dan fasilitator. Apabila keputusan dibuat di peringkat Majlis Presiden, tugas sekretariat yang saya ketuai cuma perlu untuk memastikan jawatan kuasa itu melaksanakan tugas mereka dengan baik. Perkara yang ketiga, pilihan raya kali ini adalah pilihan raya untuk kita bagi peluang kepada rakyat memilih. Sudah tentu lawan kita akan terus memainkan sentimen agama dan perkauman. Kita tidak akan menari rentak mereka. Sebaliknya, kita akan kemukakan tawaran dan penyelesaian masalah rakyat untuk menimbangkan tawaran Pakatan Harapan pada pilihan raya kali ini. Kita akan wujudkan kontras sebuah kerajaan kleptokrat penuh rasuah dengan sebuah kerajaan yang punya tanggungjawab dengan kesedaran memelihara amanah rakyat. Biarpun ramalan apapun ditujukan kepada kita, Pakatan Harapan tidak ada masa depan, berpecah belah, tidur satu bantal, mimpi lain-lain, masa depannya kelam, masa depannya gelap. Kepada mereka kita ingatkan, apabila malam semakin pekat, itu tandanya fajar semakin dekat. Apabila malam semakin pekat, selepas pekat malam cuma ada satu saja yang akan berlaku, iaitu fajar semakin dekat. Fajar itu
adalah fajar kemenangan untuk Pakatan Harapan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Pakatan Harapan juga mencipta satu tagline kita, battle cry kita. Kita bincang dan bagi pandangan, akhirnya kita setuju PRU kali ini kita akan laungkan satu sahaja nada, iaitu kita boleh. Rakan-rakan pimpinan, peserta konvensyen yang dikasihi, ada dua perkara. Yang pertama ialah pengumuman tentang status rundingan kerusi-kerusi parlimen untuk PRU ke-15. Pakatan Harapan terdiri dari 4 parti: Keadilan, DAP, Amanah dan APKO. Ini anggota penuh yang membentuk Pakatan Harapan. Pada 2 mesyuarat Pakatan Harapan yang terakhir, Majlis Presiden juga secara konsensus telah membuat satu keputusan mengenai electoral pact dengan parti-parti bukan Pakatan Harapan. It was a consensus decision by the Pakatan Harapan leadership. Proses rundingan kerusi memakan masa yang panjang, menimbangkan semua perkara. Di peringkat parti-parti Pakatan Harapan, suka saya umumkan bahawa proses perbincangan dan perundingan melibatkan jawatan kuasa perundingan kerusi Pakatan Harapan. Jika sekiranya terdapat masalah tidak mencapai persetujuan tentang satu-satu kawasan, proses berikutnya adalah dimuktamadkan di peringkat top 4 Pakatan Harapan. Setelah semua proses itu diikuti, suka saya umumkan pada konvensyen Pakatan pada hari ini bahawa untuk parti-parti dalam Pakatan Harapan, rundingan kerusi parlimen telah berjaya diselesaikan dan diuruskan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menduduki jawatan kuasa perundingan. Pada masa yang sama, sesuai dengan keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan, rundingan berikutnya ialah dengan parti-parti non-Pakatan Harapan yang telah kita putuskan bersama melalui pendekatan electoral pact. Yang ini kita akan selesaikan dalam tempoh terdekat 2-3 hari ini bagi mencapai satu keputusan muktamad. Ini adalah pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, dalam mana-mana pertempuran, mesti kita angkat seorang jeneral perang. Dalam konteks pilihan raya, kita mesti menamakan seorang Perdana Menteri. Tuan-tuan, perjuangan Pakatan Harapan bukan soal meletak satu-satu tokoh untuk menjabat jawatan ini. Bukan. Jawatan ini datang dengan tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Ekonomi negara sedang merudum. Kadar inflasi, harga barang, derita rakyat. $1 hari ini bersamaan RM4.72 dan terus merudum. Ekonomi negara mesti diselamatkan melalui sebuah kerajaan yang bertanggungjawab di bawah kepimpinan seorang yang mampu untuk membaiki ekonomi negara. Keselamatan rakyat, hubungan kaum, toleransi, kesemuanya ini tugas besar menanti seorang calon Perdana Menteri. Tuan-tuan, Tengku Abdul Rahman sudah, Tun Razak sudah, Tun Dr. Mahathir 2 kali sudah, Tan Sri Muhyiddin sudah, Ismail pun sudah, Datuk Najib pun sudah. Sekali lagi,
bukan dalam konteks mengangkat satu batang tubuh untuk kita jadikan calon Perdana Menteri, tetapi hakikat yang kita nak letakkan adalah tokoh ini memikul amanah yang cukup besar dalam suasana yang sangat sukar. Tokoh ini telah teruji. Pepatah Arab mengatakan kalau nak tahu emas yang bermutu tinggi, emas itu adalah emas yang dicanai, dibakar, dicanai, dibakar, dicanai, dibakar berulang kali. Yang terakhir itu adalah emas yang paling berkualiti. Tokoh ini 11 tahun mendiami penjara. 11 tahun diaibkan. 11 tahun dihina. Tetapi atas nama perjuangan dan dukungan rakan-rakan setia dan rakyat terbanyak di luar sana. Tuan-tuan, Majlis Presiden Pakatan Harapan melalui proses temu rapat di Port Dickson, temu rapat di Seremban dan akhirnya siri mesyuarat Pakatan Harapan membuat satu keputusan dan sebagai Ketua Setiausaha saya mendukung tanggungjawab untuk mengumumkannya. Bahawa memasuki pilihan raya ke-15, Pakatan Harapan menawarkan kepada rakyat Malaysia satu nama untuk jika mandat rakyat diberikan kepada kita, calon Perdana Menteri kita ialah saudara Anwar Ibrahim. Inilah harapan negara kita, harapan Malaysia. Barisan pimpinan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan terbaik di Asia, dan pemimpin-pemimpin lain seperti Abang Mat, Anthony Loke dan Wilfrid Madius. Kita mesti boleh menang. Tawan Putrajaya, kita boleh! Pakatan Harapan!